Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 11 Disember 2024. Kerajaan negeri bersetuju memberi peruntukan tambahan RM2 juta kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia bagi memperbanyak penganjuran program kebesaran Islam di seluruh negeri tahun depan. Peruntukan kita memohon tambahan daripada 2 juta menjadi 4 juta dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik kerana programnya sangat banyak. Kita ada 3 acara besar, kemudian acara di peringkat daerah lagi. Itulah sebabnya kita memohon kepada kerajaan untuk menambah kepada peruntukan berkenaan diberikan kepada Jahin. Beliau yang juga Exco Agama dan Pendidikan Negeri ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Jains sempena Majlis Tahlil, bacaan doa selamat dan solat hajat tahun 2024. 17 kementerian, jabatan dan agensi terlibat yang membantu Jains menjayakan program keagamaan sepanjang tahun ini menerima sijil penghargaan dalam majlis ini. Antaranya Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Kementerian Kewangan Negeri dan Jabatan Air Negeri Sabah. Datuk Muhammad Arifin berharap kerjasama antara semua pihak terlibat dapat diteruskan bagi merealisasikan penganjuran acara-acara keagamaan Islam masa akan datang. Dalam majlis berasingan, Datuk Muhammad Arifin mahu pelbagai pihak termasuk badan korporat menyokong inisiatif Bakul Rahmah College Teknologi Yayasan Sabah KTYS Pilihanku. Ia penting bagi membolehkan KTYS membantu lebih ramai pelajarnya yang kurang berkemampuan. Dalam masa sama, memperkukuh semangat kekitaan dan saling membantu dalam kalangan warga kolej. Saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan syabas dan mengalu-alukan lebih ramai lagi atau lebih banyak lagi institusi korporat untuk menyokong usaha ini. Yang kedua, saya juga meminta atau menggalakkan agar institusi-institusi yang lain dapat mencontohi. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Bakul Rahmah KTYS Pilihanku dan penyerahan sumbangan daripada Bank Islam Malaysia Berhad dan Tambung Haji. Sambil mengalu-alukan sumbangan berkenaan, beliau berharap sumbangan seumpama diteruskan bagi memperkasa modal insan sekaligus membina komuniti prihatin dan bertanggungjawab. Kerajaan komited memperkukuh pemerkasaan pengurusan alam sekitar di negara ini yang menerusi penyediaan RM160 juta peruntukan bagi subsektor alam sekitar dan RM3.20 bilion untuk perbelanjaan pembangunan 2025. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, bagi konteks pemetaan RM9.6 bilion diperuntukkan bagi menyokong matlamat pembangunan mampan. Peruntukan berkenaan juga sebagai sokongan matlamat air bersih dan sanitasi. Manakala RM5.2 bilion diperuntukkan untuk tindakan iklim tahun depan. Nik Nazmi berucap merasmikan Seminar Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Kelestarian Alam Teras Madani sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara Peringkat Negeri 2024. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Nur Yahati Awang. 400 peserta terdiri pengurusan tertinggi industri, jururunding dan pembekal teknologi daripada pelbagai bidang menyertai seminar selama 2 hari yang akan berakhir hari ini. 3,100 kuota program bantuan lesen memandu MyLesen Madani B2 berjaya dimanfaatkan golongan kurang berkemampuan di negeri ini. Program itu merupakan usaha berterusan Kerajaan Madani membantu golongan berkenaan memiliki lesen memandu kelas B2 secara percuma. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah Muhammad Haris Ali berkata, JPJ akan memastikan pelatih melepasi syarat kompetensi ditetapkan sebelum mendapat lesen. Alhamdulillah untuk Negeri Sabah 3,110 ini telah diambil kuotanya sepenuhnya dan majlis penutupan pun kita telah laksanakan semuanya berjaya dan melalui semua proses kelayakan pemanduan
sepenuhnya. Dia tidak ada shortcut lah. So prosesnya semua sama. So kita nak pastikan walaupun dia percuma, semuanya calon very serious dan kalau tak lepas, kita tak akan lepaskan. Tahun lalu, Sabah menerima 500 kuota program MyLesson B2 dan kuota bertambah 6 kali ganda tahun ini. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Sabah berjaya menyita sebuah kapal kargo berisi minyak petrol bersubsidi dipercayai cuba disuruh keluar ke negara jiran pada 19 November lalu. Kapal kargo berisi lebih 111,000 liter minyak petrol dengan nilai keseluruhan termasuk duti lebih RM500,000 itu ditahan di perairan Sendakan kira-kira 7.48 malam. Dalam sidang media, penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Siti Mang memberitahu seorang juragan kapal warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Modus operandi kes adalah menyeludup minyak bersubsidi ke negara jiran menggunakan kapal kargo tempatan secara tidak sah. Kes disiasat bawah Seksyen 135-1-E dan Seksyen 139 Akta Kastam 1967. Kami mengharapkan kerjasama orang ramai dan juga pihak media mewawarkan supaya dapat membantu pihak JKDM dalam memerangi jenayah penyeludupan. Penyeludupan bukan saja merugikan negara dari segi ketirisan hasil, malah ia juga turut mendatangkan ancaman keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Beliau juga memaklumkan JKDM Zon Sabah berjaya membawa 2 kes gagal membayar cukai perkhidmatan ikut tempoh ditetapkan ke Mahkamah Kota Kinabalu dan Mahkamah Session Tawau. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 26-8 Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Semua persatuan sukan di negeri ini diingatkan mengurus bantuan kewangan kerajaan dengan cekap dan penuh tanggungjawab. Setiap dana disalurkan amat bernilai dan perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan atlet dan sukan negeri. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Dato' Mansur Asun, terdapat persatuan sukan di bawah naungan Majlis Sukan Negeri MSN Sabah tidak serius menggunakan bantuan dana kerajaan mengakibatkan sukan tertentu kehilangan daya maju. Bermula tahun depan, Pegawai Pembangunan Sukan MSN Sabah diminta membuat pemantauan dan laporan penuh terhadap setiap program persatuan bagi memastikan tiada ketirisan berlaku. Beliau juga memaklumkan tata cara penyaluran dana telah diteliti bagi memastikan proses permohonan dan kelulusan lebih mudah dan lancar. Kenapa mereka ini lambat menerima geran dan sebagainya itu sebab banyak prosedur yang sepatutnya kita ikutilah ataupun yang perlu dipatuhilah, terutama memberikan laporan yang terperinci terutama kepada persatuan-persatuan apa aktiviti yang mereka adakan. Sebelum mereka pihak kami memproses, pastinya kami mau laporan penuhlah aktiviti. Beliau berharap semua persatuan dapat mengubah pendekatan dalam pengurusan dana demi kemajuan sukan. Sekolah Kebangsaan SK Timbuar Ranau mencipta sejarah sendiri apabila meraih kejayaan di peringkat antarabangsa menerusi inovasi bahan mengajar yang dinamakan Medox baru-baru ini. Penolong kanan pentadbiran SK Timbuar Ranau, Holson Justin berkata, pencapaian itu akan menjadi penyuntik semangat untuk terus melakukan yang terbaik dalam apa juga aktiviti sekolah. Menerusi inovasi itu, SK Timbuar memenangi pingat emas dalam kategori matematik sekolah rendah, anugerah khas daripada Persatuan Saintis Muda Indonesia, anugerah inovasi terbaik Persatuan Inovasi Reka Cipta dan Kreativiti, dan anugerah kehormat juri terbaik dari Spider Singapura. Perasaan kami sangat gembira dan terharu karena pencapaian ini memberikan inspirasi dan juga dorongan kepada setiap khususnya di SK Timbuar dan Negeri Sabah. Harapan kami adalah spirit of excellence daripada SK Timbuar ini akan menjadi inspirasi, akan membakar semangat khususnya murid-murid Ranau dan seluruh Negeri Sabah itu sendiri. Helson ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam rancangan kami bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Sebanyak 28 negara termasuk Rusia, Vietnam, Iran, China, Meksiko dan Nigeria menyertai pameran anjuran Persatuan Saintis Muda Indonesia itu yang berlangsung di Denpasar, Indonesia pada November lepas.
Sekian berita pagi Sabah menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.